Selamat petang, salam sejahtera. Ini isu yang paling hangat yang saya jumpa untuk Anda semua hari ini. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe dulu untuk menunjukkan Anda menyokong channel ini dan membantu saya mengembangkan channel ini bagi mendapatkan isu-isu terkini daripada politik Malaysia. Keputusan Bersatu Sabah hari ini membubarkan diri sendiri, tanda Mahyadin tak lagi diyakini. Ini satu kejutan, keputusan yang paling malang buat Muhyiddin Yassin. Walau apa jua hujah yang cuba dikemukakan, keputusan Bersatu Sabah membubarkan dirinya dan keluar daripada Bersatu di peringkat pusat adalah tanda hilangnya kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin Yassin. Alasan pembubaran itu disebabkan lanskap politik negara yang berubah. Akur Titah Agung berkenan Kerajaan Perpaduan dan menyokong kepimpinan Anwar Ibrahim untuk kestabilan dan memulihkan ekonomi boleh dikata hanya sebagai hujah kedua dan penyedap bahasa saja. Sebab utama malah paling logik dan mudah diterima ramai ialah kerana Muhyiddin tidak lagi diyakini dalam memimpin Bersatu dan untuk terus mengejar jawatan Perdana Menteri. Kalau keyakinan terhadap Muhyiddin masih ada untuk mengejar jawatan Perdana Menteri, tentulah tidak mungkin sama sekali Bersatu Sabah berbuat demikian. Lantaran merasakan tiada harapan untuk terus berharap kepada Muhyiddin, memisahkan diri dirasakan pilihan paling baik sekali. Untuk rekod, terdapat 4 ahli parlimen daripada Bersatu Sabah yang menang pada PRU 15 baru-baru ini. Tetapi kesemuanya bertanding atas tiket GRS. Dua daripada mereka ialah ahli Parlimen Papar, Armizan Muhammad Ali, dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, manakala ahli Parlimen Batu Sapi, Khairul Firdaus Akbar Khan, dilantik sebagai Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Di peringkat kerajaan negeri pula, terdapat 15 ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Bersatu Sabah termasuk 2 adun lantikan. Meski dengan pembubaran Bersatu Sabah itu tidak mengurangkan jumlah kerusi parlimen PN sedia ada iaitu 74, tetapi parti itu tiada cengkaman lagi di peringkat di negeri berkenaan. Selepas ini, Haji Jinur yang merupakan Ketua Menteri Sabah akan menubuhkan sebuah parti tempatan baru yang terasing daripada Bersatu, tetapi kekal berada dalam GRS. Berdasarkan perlembagaan terbaru ini, Bersatu khasnya dan PN umumnya sudah boleh dianggap tempang dalam perjalanan masa depannya. Paling khusus, Muhyiddin dalam hal ini haruslah memikirkan secara serius untuk berundur diri dan menyerahkan kepada kepimpinan lain untuk menerajui parti itu. Beliau terbukti sudah tidak diyakini dan tidak diperlukan lagi. Di mata banyak pihak dalam Bersatu dan Perikatan Nasional sendiri, kesilapan paling besar Muhyiddin ialah menolak dengan angkuh Titah Agung berhubung pembentukan Kerajaan Perpaduan. Penolakan itu bukan saja memperlihatkan kesombongan dan tiada jiwa besar dalam diri pengerusi PN itu, malah menyebabkan Perikatan Nasional terlepas peluang untuk terus berada dalam kerajaan. Seorang pemimpin Bersatu dengan nada kesal berkata, jika bukan Muhyiddin memimpin PN ketika ini, gabungan itu pasti sudah merupakan sebahagian daripada pihak yang membentuk Kerajaan Perpaduan sebagaimana di Titah Agong. Sebelum ada pihak dalam Bersatu tampil memaksanya berundur pergi selepas ini, tambahan lagi, Hamzah Zainuddin sudah dinamakan sebagai calon ketua pembangkang, kewajaran untuk Muhyiddin mengundurkan diri sebenarnya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, apa pendapat kamu tentang ulasan sabudin.com ini? Adakah Anda juga setuju bahawa keputusan Bersatu Sabah membubarkan diri sendiri tanpa Muhyiddin, tanda Muhyiddin tidak lagi diyakini dalam parti Bersatu Malaysia? Dan adakah Anda juga bersetuju dengan tulisan daripada Sabudin ini bahawa
sebelum ada pihak dalam Bersatu tampil memaksa Muhyiddin berundur pergi selepas ini. Tambahan lagi, Hamzah Zainuddin pun sudah dinamakan sebagai calon ketua pembangkang. Kewajaran untuk Muhyiddin mengundurkan diri sebenarnya sudah tidak dapat dielakkan lagi. Sila tinggalkan komen kamu, tekan butang subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Sekian dulu daripada saya, semoga Anda dapat maklumat yang bermanfaat. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas berlaku insiden lompat parti keluar parti Bersatu, ini insiden yang paling mengejutkan seluruh dunia. Satu dunia terkejut. Kalau kemarin keputusannya ialah Portugal terkeluar daripada Piala Dunia, Brazil terkeluar daripada Piala Dunia, kemarin juga Bersatu terkeluar daripada persaingan menjadi kerajaan di Malaysia secara sahnya. Tapi hari ini, selepas keluar Bersatu, apa yang berlaku ialah pemimpin daripada Bersatu, pemimpin daripada selepas keluar Bersatu, pemimpin warisan Pertikai Hajiji jadi ketua menteri. Wow, makin hangat, makin panas ini. Sebelum kita teruskan, mohon kiranya Anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Selepas keluar Bersatu, pemimpin warisan Pertikai status Hajiji jadi ketua menteri. Timbalan Presiden Warisan Daryl Laking mempersoalkan kedudukan Hajiji Noor sebagai ketua menteri Sabah susulan tindakan beberapa pemimpin Bersatu Sabah meninggalkan parti itu. Beliau turut mempersoalkan sama ada Hajiji mempunyai sokongan majoriti di Dewan Undangan Negeri Sabah yang kini perlu diuji melalui mengikut perlembagaan negeri. Menurutnya, 4 ahli parlimen yang juga ahli parlimen atau juga ahli Bersatu Sabah perlu mengosongkan kerusi mereka di bawah undang-undang anti lompat parti jika mereka keluar parti. Mereka adalah Armizan Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Jonathan Yassin Ranau dan Mat Bali Musa Sipitang yang semuanya bertanding atas tiket GRS. Terdahulu Hajiji mengumumkan beliau dan pemimpin Bersatu Sabah meninggalkan parti itu tetapi kekal sebagai ahli GRS yang diketuainya dan mereka akan menubuhkan parti tempatan baru. Bagaimanapun, Laking menjelaskan mereka semuanya ahli Bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin dan peletakan jawatan mereka melanggar undang-undang anti lompat parti. Laking turut mempersoalkan kedudukan Armizan dan Khairul Firdaus yang masing-masing dilantik Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak serta timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Sekiranya terdapat sebarang kekaburan, ini mesti dijelaskan. Jika tidak, keseluruhan proses dalam menggubal undang-undang anti lompat parti tiada gunanya. Beliau berkata, Hajiji kini tidak mempunyai parti dan kedudukannya tidak jelas selepas meninggalkan Bersatu. Bukankah beliau patut kembali ke DUN untuk menguji majoritinya, kata Laking. Beliau juga mencadangkan yang di-Pertua Sabah Johar Mahiruddin menarik balik pelantikan Hajiji dan meminta semua adun menyuarakan pendirian mereka. GRS menyokong kerajaan persekutuan pimpinan Anwar Ibrahim bagaimanapun Bersatu yang menganggotai Perikatan Nasional menjadi pembangkang di Parlimen. GRS ditubuhkan selepas pilihan raya negeri 2020 yang dianggotai Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, PBS, SAPP dan USNO. GRS dan Barisan Nasional membentuk kerajaan negeri yang memiliki 38 daripada 73 kerusi DUN, di mana 15 daripadanya dimenangi GRS, BN 14 dan PBS 7. FMT cuba menghubungi Peguam Hajiji untuk mengulas hal ini. Persoalannya pada tengah hari ini, sejauh mana Hajiji boleh bertahan lagi sebagai Ketua Menteri Sabah? Adakah beliau akan letak jawatan, ataupun beliau akan dipecat, ataupun beliau akan kalah dalam undi percaya atau undi tidak percaya dalam ADUN atau Dewan Undangan Negeri Sabah? Sama-sama kita nantikan, ikuti terus ulasan selepas ini.